Untuk soalan minimum and maximum, saya ada explain kalau awak boleh buat dalam program yang berbeza lah. Untuk yang hari tu saya ada satu video tu saya explain determine highest only. And then untuk determine lowest, awak buat pseudocode yang lain. So untuk yang seterusnya ni, kita nak determine nombor highest and lowest dalam satu program, dalam satu pseudocode. So contoh soalan, prompts user to enter 10 numbers, determine highest and lowest number from the list. So dalam example ni, of course kita punya input adalah number. User have to enter number and then process repeat number 10 times and determine highest and lowest number. And our output will be highest number and lowest number. So ini IPO kita. And then kita tengok ICU kita. Untuk looping. Initialize. Untuk setakat ni yang kita tahu, initialize counter lah. Counter equals to 1 and then kita punya condition counter less and equal to 10. Sebab dia nak repeat 10 times. And then kita punya update counter plus 1. Tapi dalam method yang ni kita nak return minimum and maximum dalam satu program. So dalam method ni kita kena assign first number entered by user as minimum and maximum value. So kita punya initialize bukan setakat counter lah sebenarnya. Kita ada minimum and maximum value untuk kita set as initial value. Kita tengok dia punya pseudo code. So kita start. And then after start, prompt user to enter number. So enter number. Tadi saya cakap kita set number first yang user enter tu sebagai minimum and maximum. So kita initialize lah. Maximum equals to number, minimum equals to number. Nanti kita akan tengok secara lebih detail dalam counter table. So kita set number yang user enter mula-mula tu sebagai minimum and maximum. And then kita set counter. Counter equals to 1. Dan kita punya condition while counter less and equal to 9. Dekat sini kenapa 9? Sedangkan kita nak repeat 10 times. So jawapannya, kita dah masukkan first number tadi dekat atas. So enter number tu. So enter number tu dan kita initialize the as first counter. Dan kita set that first counter tu ataupun first number tu sebagai minimum and maximum. Jadi kita hanya perlukan 9 lagi number yang lain lah. So sebab tu kita punya condition while counter less and equal to 9. Then enter number. Lagi sekali masukkan number. And then dekat sini baru dia akan check. Tadi dia dah set number yang pertama. Sekarang ni dia check number yang kedua. If number greater than max, so dia akan assign max equals to that number. So user masukkan nombor kedua, dia akan check nombor kedua tu adakah lebih besar daripada maksimum. Kalau lebih besar, dia akan update number tadi tu kepada nilai maksimum. Boleh faham? Kalau tak nampak lagi, nanti kita akan tengok pada counter table lah.
Okay, and then dia check satu lagi, if number less than minimum, okay, dia akan set number tu sebagai minimum value lah. Okay, tapi kalau number tu dia dah set sebagai maximum, yang ini of course lah akan jadi false. Okay, then and if ni kalau nak tulis boleh, tak tulis pun boleh lah. Okay, and then update counter equals to counter plus 1. Okay, and repeat while, and then print max, print minimum, and then baru dia stop. Okay, so print max, print minimum ni okay, selepas cukup 10 nombor yang user enter. Okay, so ini adalah pseudo code. Okay, kalau awak tak nampak, okay, awak boleh back balik lah video ni. Okay, dan salin dia punya pseudo code. Okay, so untuk lebih faham, kita tengok, kita apply pseudo code kita tu pada counter table. Okay, let's check with counter table. Okay, so apa yang kita ada dalam pseudo code kita tadi? Okay, sorry ada gangguan sekejap. Okay, kita teruskan dengan counter table kita. Okay, so kita apa yang kita ada dalam pseudo code kita? Kita ada counter, kita ada number, and then kita ada minimum and maximum, and then kita ada condition. If number greater than maximum, apa yang dia akan buat? Dia akan set maximum equals to number. Okay, and then if number less than minimum, okay, dia akan assign minimum equals to number, and then dia akan update counter. Okay, kita tengok first number yang kita masukkan. Okay, so mula-mula sekali input number kan. Okay, and then kita set counter sebagai 1. Okay, contoh, okay, user enter 25. Okay, apa yang kita buat? Okay, selepas first number yang user input, kita set that number to minimum and maximum. Okay. Okay, so sekarang ni minimum kita akan sama dengan 25, maksimum kita pun akan sama dengan 25. Okay, untuk yang first dia tak check lah. Okay, condition if yang kita ada dalam pseudo code tu. Okay, and then kita pergi pada dia akan while counter less than 9 kan. Okay, kita punya condition, so dia akan update lah. Okay, C plus 1, so next counter. Okay, next counter 2. Okay, katakanlah user masuk nombor yang kedua 48. Okay, so apa yang dia akan buat? Okay, adakah number 48 yang user masukkan ni lebih besar daripada maksimum yang kita ada tadi? Berapa maksimum yang kita ada tadi? 25. Jadi 48 ni lebih besar daripada 25. Apa yang dia akan buat? Dia akan assignkan that number to maximum. Jadi maksimum kita adalah 48. Okay, so new value of maximum sekarang ni akan jadi 48. Okay, then check yang kedua. Okay, if number less than minimum. Okay, tadi dia dah maksimum kan, jadi ini dia takkan buat lah. Okay, ataupun dalam pseudo tu buat else. Okay, so dia akan skip lah bila dia dah buat condition yang pertama. Okay, then apa yang akan dia buat? Okay, update counter. Counter yang ketiga. Okay, contoh user masukkan 103. Then dia check, adakah number tu lebih besar daripada max tadi 48?
Okay, yes. So, dia akan assign max equals to 103. Okay, ini dia akan skip. Ataupun dia check tak betul, tak ada apa-apa berlaku lah. Okay, so dia update counter to 4. Okay, then let's say untuk counter yang keempat dia masukkan 18. Okay, so tengok number less equal more than maximum. Tak betul kan? So dia takkan buat yang ni lah. Okay, then dia check number less than minimum. Okay, tadi minimum kita still lagi 25 kan? Okay, then dia check 18 ni less than minimum 25 tadi. So apa yang dia akan buat? Dia akan set minimum is equal to that number. So jadi minimum kita sekarang berapa? Sama dengan 18. Okay, and then update counter. Okay, so next counter yang kelima. Okay, dia masukkan katakanlah 74. Okay, so 74 ni lebih kecil daripada minimum tak? Tak. So minimum kekal jadi 18 lah. Okay, tadi yang ini 103. Okay, maksimum kita berapa tadi? 103. Adakah 74 lebih besar daripada 103? Tak juga kan? So yang ini dia takkan perform, dia takkan buat. Yang ini pun dia takkan buat lah. Okay, so apa yang berlaku? Okay, still 103. Okay, then dia update counter 6. Okay, dan seterusnya sampailah counter yang ke 10. Okay, so finally dia akan return maximum and minimum value lah. Okay, so kalau awak tengok setakat ni, okay, daripada 5 number yang kita ada ni, okay, apa list number yang kita ada? Okay, kita tulis balik list number dia. 25, 48, 103, 18, 74. Okay, so bila dah habis 10 value, katakanlah dia masuk. Okay, katakanlah inilah nombor yang selain tu kurang daripada 103 dan lebih daripada 18. Okay, so maksudnya minimum kita, okay, finally dah habis dia buat while. Okay, dia akan return value print minimum. So berapa nilai minimum kita? 18. Okay, and then print maximum. Berapa maksimum kita? 103. Tengok pada table ni lah. Okay, kalau awak nak lebih faham, awak cuba masukkan nombor sampai 10 kali lah. Okay, lengkapkan counter table tu sampai 10 kali. Okay, so saya harap awak boleh faham untuk method yang kedua, return minimum and maximum in a program. Okay.